One, two, three, start rolling. Alright. Apa khabar semua? Bertemu kembali pada minggu ini. Cautious Community, pusat kesahihan maklumat dan lelungan anda. Minggu ini, kita akan sambung apa yang kita telah bincangkan dalam minggu yang sudah. Bahagian pertama berkenaan dengan lease option. So, kita telah faham apa itu lease option, dan lease option ialah salah satu kaedah untuk memiliki sesuatu hartanah atau membeli sesuatu hartanah atau menjual sesuatu hartanah menggunakan lagi satu kaedah, iaitu kaedah hak ataupun kaedah pilihan dalam memiliki suatu hartanah tersebut. So, Cautious Community, pusat kesahihan maklumat lelong dan bidaan. Cautious Community ditubuhkan hanya semata-mata untuk membantu rakyat Malaysia yang rata-ratanya 85% kurang arif dalam lelungan awam. So, kita pada hari ini akan cuba membantu untuk memahami secara mendalam apa itu lease option dan bagaimana kita boleh menggunakan lease option ini sebagai salah satu cara untuk memiliki sesuatu rumah. Ada dia kebaikan dia, ada keburukan dia. Keburukannya tidak banyak, kita hanya perlu keburukan dia ialah apa yang saya boleh beritahu hari-hari ini, kita perlukan peguam yang agak celik dalam option, list option ini. Di sini agreement itu siapa pun boleh, tapi kita perlukan seseorang yang mempunyai pengalaman yang mendalam dalam list option. So di situ kita ada Sharon dan juga Syamila yang arif berkenaan list option, dan kita akan cuba bincangkan apakah kebaikan-kebaikan dan cara-cara untuk kita, apakah prosedur-prosedurnya dengan lebih mendalam. Sharon, minggu lepas kita telah explain secara mendalam apa itu list option. Mungkin Sharon boleh continue pada minggu ini. Bagaimana pula, bagaimana kita nak identify the buyer? Macam mana kita nak identify the seller? Apakah kriteria yang perlu ada? Apakah perkara penting yang perlu kita lihat dalam list option ini? Sharon. Okey, selamat bertemu kembali semua. Merujuk kepada webinar kita last week, memahami apa itu list option, bagaimanakah list option dikendalikan, okey, dan kaedah yang digunakan. So, kita bersambung kembali minggu ini. How to identify, macam mana kita ingin mengenali siapa itu pembeli dan mengenali penjual. Saya ingin menggunakan perkataan penjual sebenar sebab dalam experience saya, bila saya membuat list option, perkara pertama yang saya selalu buat adalah due diligence ke atas pemilik rumah tersebut. Sebab saya telah saya telah kena banyak kali, okey, di mana saya berjumpa dengan penjual yang klaim dia adalah penjual harta tanah tersebut. So dia menunjukkan perjanjian jual beli, dia menunjukkan geran harta tanah, okey, sesalinan geran. Tetapi sebenarnya penjual tersebut hanya memegang harta tanah itu sebagai on trust saja. Okey, so dia menandatangani perjanjian jual beli, dia ada satu trust agreement yang dia tidak menunjuk pada saya. Okey, so itu adalah salah satu due diligence yang kita akan buat. Okey, dan nombor dua, kita akan buat satu carian di atas owner untuk mendapat di CTOS search. Kita akan membuat CTOS untuk make sure yang penjual ini, pemilik tanah ini, tiada kes-kes mahkamah yang banyak. Kita juga akan cek sama ada berapa, kalau dia ada kes mahkamah, berapa amount yang dia telah dia berhutang. Mengapakah ini
di mana pemilik ada dua nama, satu lelaki, satu perempuan. So kita selalu assume this is husband and wife, okay? Dan selalu hanya salah seorang saja yang akan datang untuk berjumpa dengan peguam untuk membuat perjanjian ini. Selalu saya mesti nak berjumpa dengan pihak kedua juga. Sebab again, saya pernah kena di mana pasangan suami isteri ini telah bercerai. Diorang telah menandatangani the divorce agreement di mana harta tanah tersebut sepatutnya diberi kepada isteri dia. So sebenarnya suami dia ni, ex-husband dia ni, dia ada hak untuk memiliki atau untuk buat transaction atas harta tanah ini. So ini semua kita kena check betul-betul, kita kena tanya soalan yang betul. Dan kalau kita telah diberi representation di mana owner tu cakap, oh tak ada, kita saya suami isteri bersama semua, kita akan menyuruh pihak tersebut untuk menandatangani surat akon berkanun. Dan apabila sampai masa untuk menandatangani perjanjian tersebut, kita akan make sure kita jumpa semua pihak face to face dan kita akan buat recording. Okay, so for lease option, why is lease option, kenapa perjanjian jual beli kita tak buat recording, tapi kenapa lease option kita akan buat recording? Sebab kebanyakan pemilik tanah ni, dia change of mind. Dia tidak faham yang lease option ini adalah satu perjanjian, macam Syamila explain, it's a legal document, kontrak yang sah under the Civil Law Act, di mana dia telah clearly mention Contracts Act. Okay, signed by both parties and other consideration is a valid contract. Okay, so kebanyakan pemilik ni have a change of mind sebab bila dia telah fix satu price, then after that dia rasa I nak mark up my price. So dia cuba nak mengelakkan perjanjian ini after that. So we have gone through all that. So that's why due diligence ke atas owner ini is very important. So those are the three situation tadi yang I explain. Kita buat search di atas owner ni to check whether he's under CITOS, ada any case against him or not. Then kita akan buat carian, kita akan check sama ada semua pemilik hadir, tidak bercerai, masih bersama, dia tidak memasuki apa-apa agreement dengan pihak ketiga, okay, untuk harta tanah ini. And then kita akan membuat carian di atas harta tanah. Sama bila kita bercakap pasal auction dalam webinar kita sebelum ni, kita selalu kena membuat carian di atas harta tanah untuk mengenal pasti sama ada caveat, third party caveat yang wujud, siapa-siapa yang mengambil alih harta tanah ini. So those are the due diligence where kita selalu emphasize balik, mesti lantik lawyer untuk buat due diligence di atas harta tanah tersebut. Okay, sama juga kita kena make sure harta tanah itu wujud, dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap daripada penjual adalah very important, because again I have brought this situation di mana penjual mengambil sale and purchase agreement orang lain atas projek yang sama dan menukar schedule. Sebab apa dia nak duit? Dia pergi tukar schedule sebab badan sama tapi schedule lain. So dia fake. He gave us a fake document. So apa kita buat? Kita hantar surat kepada pemaju untuk confirm harta tanah ini atas nama siapa. So diorang confirm, tapi bila kita deal dengan owner, dia bukan owner sebenar. So all this kita akan check again. Okay. So these are why due diligence is so important, even in auction properties, and now for lease option memang kena buat. So first step, I akan buat satu search. I will take a week to do all this search. Then kalau I memang confirm harta tanah ini sah, valid, no problem, then I start into the drafting process. So apakah dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani? Okay, so dalam webinar kita last week, kita sebut perkataan option agreement dengan tenancy agreement. Okay, so those are the two main documents yang kita kena prepare. Dalam option agreement,
semua tema-tema kita akan dimasukkan mengenai apakah yang pemilik nak, apakah yang pembeli nak, apakah yang pemilik willing to terima, apakah pembeli willing to bayar. Okay, so first important thing is your option sum. Bila kita menandatangani agreement, there must be a passing of money consideration. That's your contract act. Mesti ditandatangani dan pembayaran wang, there must be a passing of money. Okay, baru it will be a valid contract. Okay, now question is, berapakah yang owner nak option sum? So these are all terms and condition yang kita akan draft based on parties agreement. Bukan lawyer yang akan just create, tak. Parties confirm, okay. Katakanlah sekarang property Jiwan dah nak pergi lelong, ada 6 months in arrears or so amount dia 15,000. To save the property from auction, Syamila kena bayar dekat bank 15,000. So that can be deemed as option sum. So it all depends apa yang Syamila is willing to pay and apa yang Jiwan willing to accept. So basically apa yang penting ialah berapakah nilai something like a deposit yang di mana pembeli ni boleh masukkan. Okay. Yes. So di mana kita boleh stop. Selalunya untuk stop lelong itu yang merupakan amount yang selalulah. Betul. Okay. So but this deposit can vary from RM1 to any amount. So there must be a passing of money. Okay. So if you're dealing with auction properties, mesti amount dia tinggi lah. You kena bayar untuk stop the auction. Right? Now, that's your first one, your option sum. Number 2, your option period. Berapa lamakah Syamila nak sewa rumah ini? Berapa lamakah Jiwan willing to wait? Maybe Jiwan kata, I tak boleh tunggu lah, you kena settle dalam masa 3 tahun. So, option period will be 3 years. So, Jiwan, are you willing to extend kalau Syamila nak minta extension after that 3 years dah expire, dah luput 3 tahun tu, Jiwan nak benarkan untuk membuat sambungan ke? Jiwan kata, tak boleh. Agreement ni fix. 3 years, kalau apa-apa tak boleh, Syamila tak boleh beli, Syamila akan continue sewa rumah ini. Tapi Syamila tidak ada option lagi untuk membeli rumah ini. Okay, or Jiwan cakap, tak apa Syamila, kalau 3 years dah luput, I will give you a further 2 years extension. So, itu akan dimasukkan di dalam perjanjian tersebut. Okay? Okay. Number 3, purchase price. Apakah harga yang Jiwan ingin menjual sekarang, menetapkan sekarang, pada tahap sekarang, dalam option agreement itu? So, Jiwan cakap, okay Syamila, saya akan memberi option kepada Syamila untuk membeli harta tanah saya dalam masa 3 tahun untuk harga 300,000 fix. Okay? Bolehkah then Jiwan later decide to increase? Depends kalau Jiwan cakap, okay, kalau 3 tahun tu 300,000, kalau Syamila nak extend 2 tahun, okay, Syamila kena increase 20% of the 300,000. So it depends on both parties. Okay? Tapi semua tema-tema ini akan dibuat sekarang. Okay, so number 4, kalau teman-teman 1, 2, 3 tadi, option sum, option period, purchase price, dah agree, sekarang Jiwan membenarkan Syamila untuk menyewa harta tanah ini untuk harga berapa dan untuk berapa lama. So untuk berapa lama, we will follow back to the option period. So always remember, tenancy agreement akan selalu the period will always synchronize dengan your option period and your tenancy period. Dia mesti synchronize, mesti sama. Okay? And then, now, what happens if suddenly Jiwan decide that I want to terminate this agreement. So what I will do, so whatever money Syamila has paid to the bank, let's say dia dah bayar dekat bank 15,000 tu untuk stop auction, Jiwan kena pulangkan balik duit tu dengan compensation, a certain compensation. Again, tema-tema itu decided by the parties.
So kalau S&P, kalau profit pre-agreed. Pre-agreed, yes. So pada masa sekarang kita nak sign agreement ni semua akan dimasukkan sekarang. So both pembeli dengan penjual ni dia kena fikir masa-masa apa yang dia nak. Dia tak boleh bertukar fikiran later. So kalau Syamila agree untuk kenaikan harga after 3 years, dia kena agree. Kalau tak, she will be in default. Okay? So termination clause will always be there. Yes? I have a question. Okay. For this option, let's say Jill has entered a lease option with me for me to rent the property and later buy over the property. Okay. How will that actually protect my interest? Let's say, what if he goes and enter another agreement to sell the property to another person? So how to protect the rights of the person who has entered the lease option agreement as the buyer? Okay, so that's your third document which you're going to be signing with Jeevan, which is a power of attorney. Jeevan will actually, so actually I have not come to that yet. Jeevan will actually sign a power of attorney where Jeevan assign all his rights in the property to Shamila. Okay, but then again, what is the extent of power? Is it it's a full power of attorney or it's a basic power of attorney where the power of attorney only come in if Shamila suspects that Jeevan is trying to play funny. So there will be a power of attorney there. But you see, Shamila, your question is, how would it protect you? Is because when we sign the option agreement, there will be a representation by Jeevan. The owner represents that he has not entered into any agreement with any third party prior to this agreement. The same goes to our sale and purchase agreement. We have that clause. So that clause is important. Now, if your property has title, the question is, can Shamila now enter a caveat on the property? Yes, she can. So if your property has title, Shamila has a right to enter a caveat. Why? Because she has paid the 15,000 to the bank. She has interest in the property by virtue of the option agreement. Okay. So coming back to Shamila's question, how would Shamila interest be protected is Shamila must have full control over the property, because now Shamila is paying rental with an understanding that she's going to be the owner of the property on the third year, right? Now suddenly Jeevan decides to hike up the price and sell to another third party. All lease option power of attorney documents will be registered in the High Court and Land Office. Should Jeevan now do anything behind Shamila's back, when Jeevan's lawyer or the Jeevan's third party lawyer goes to the Land Office to register, Land Office will find a Surat Kuasa Wakil number appearing for the PA given under Shamila's name. But that transfer form is only signed by Jeevan and the third party. Jeevan shouldn't be signing anything. Jeevan has already assigned to Shamila. So Shamila has, you know what the Land Office will do? They will reject your transfer. They will say, tak boleh, ini sudah bagi ada surat kuasa wakil, ini Shamila kena datang sign. You are stuck there already. So, but that is for title case. That's why I said due diligence is important, because your title case is to be treated differently. Your master title case, you cannot enter caveat. So how do you protect the bank's Shamila's interest? You write to the developer to say that there's an agreement entered into between Jeevan and Shamila. We do write in to developer, we pay 50 ringgit confirmation fee. Now what happens? Developer will reply to you. It's a must under section 22D of the HDA. They have to reply to the lawyers who have written in. In their reply, they will confirm Jeevan is the beneficial owner. This is the property details. They will take notice of your assignment now. They'll take notice of your transaction. Now, again, Jeevan when decides to play dirty, Jeevan go and sell to a third party.
that third party lawyer will now write into the developer and say, oh, we have entered into a sale and purchase agreement. Kindly let us have your confirmation. The developer cannot issue another confirmation if this confirmation issued to the lawyer, Shamila's lawyer, is still existing. So that is in regards to master title case. Of course, there are so many other documents which we will get both parties to sign. We will explain. But all these are very technical. Okay, so the main important thing would be the power of attorney, which we have. I have personally got a owner who tried to play dirty that way. That's why I'm willing to tell you that the land office actually contacted the PA holder, and all original PA was released to the person who is holding the PA, which is in this situation will be Shamila. So nothing will be released to the owner. But then again, is this what the owner wants? Well, the owner now, what is the owner's right? Owner said, Shamila, you're only paying me rental. You haven't paid me the purchase price yet. I cannot give you full PA to my property. So what if you go and now refinance the property with the PA? So again, like what Jeevan, when you started this just now, what is in the mind of the owner, what is in the mind of the buyer has to be the same. You have to have an intention, a correct intention of the parties. Kedua-duanya mesti kena ada niat. Niat tu penting. Niat itu penting. Yes. Kalau niat dia dah salah, your entire transaction itu akan jadi salah. Tak boleh berjalan. Yang penting dalam hal ini ialah apa yang saya boleh nampak Sharon cakap tadi berkenaan dengan pembeli dengan penjual ni, walaupun ada agreement dan ada bayaran dan sebagainya, apa yang saya boleh nampak ialah kita kena lihat siapakah yang mengendali proses perjanjian ini. Maksud saya, who's behind it? Is this person, adakah orang ini yang betul-betul experience atau tidak? So kita tak mau macam cara cakap tadi, copy of lease option memang boleh dapat, tapi jika niat pembeli dan juga penjual itu tidak serasi ataupun mereka ada hidden agenda, maka di situ akan wujud masalah. Dan saya masih lagi ingat Shamila and Sharon pernah beritahu berkenaan dengan option, lease option ini, ialah kita kena interview. Shamila, apakah soalan-soalan yang kita akan tanya dalam interview ini kalau kita nak faham dengan lebih baik jika seorang itu mempunyai niat yang baik untuk menjual atau membeli dalam lease option ini? Untuk tuan punya tanah, tuan punya hartanah tersebut, sekiranya ingin membuat lease option, ada beberapa soalan yang harus ditentukan oleh pihak peguam sebelum membuat sesuatu perjanjian tersebut. Iaitu kita harus tahu apakah latar belakang kewangan tuan punya tersebut untuk kita membuat satu anggaran tentang adakah tuan punya ini mempunyai satu niat yang betul-betul untuk membuat lease option, ataupun dia cuma ingin mencari seseorang pada masa itu untuk selamatkan hartanahnya daripada dilelong, dan kemudian mungkin dia ada niat untuk menjual hartanah tersebut kepada orang lain atau melakukan perkara-perkara yang di belakang di sebalik perjanjian lease option tersebut. Jadi latar belakang kewangan dia ada hartanah, berapa hartanah, sama ada masih di bawah pinjaman bank, berapakah hutang yang terlibat untuk hartanah tersebut, dan juga secara keseluruhan apakah hutang dia terhadap pinjaman-pinjaman yang lain, untuk kita tahu sama ada dia ada possibility of the person being blacklisted ataupun namanya akan terpapar dalam SITOS atau SIKRIS, atau mungkin juga menuju ke arah bankruptcy. Mungkin dia ada lagi satu hartanah yang dia tak bayar
yang bank telah pun lelong dan wang lelongan itu tidak cukup, maka bank akan memulakan tindakan sivil terhadap orang tersebut untuk mendapatkan kembali wang tersebut, dan dia tidak mampu untuk bayar dan ada proceeding bankruptcy pada masa itu yang mungkin dia tidak akan dedahkan kepada peguam. Jadi peguam harus tahu latar belakang kewangan orang itu amat penting. Mungkin pada masa itu perintah bankruptcy belum lagi dijatuhkan, masih dalam proses. So kita buat bankruptcy search pun kita tidak akan tahu. Tapi jika kita buat search untuk CITOS, kita mungkin dapat tahu bahawa terdapat satu tindakan bankruptcy terhadap orang itu. Itu adalah untuk saya itu adalah satu soalan yang amat penting, mustahak untuk kita tahu apa latar belakang kewangan untuk kita determine niat si tuan punya tersebut, supaya tidak ada apa-apa masalah kepada orang yang menyewa hartanah tersebut. Kerana orang yang menyewa ini dia akan membayar satu option sum seperti yang Sharon katakan tadi untuk membolehkan tuan punya membayar kepada bank untuk menghentikan option tersebut. Jadi hak orang yang membayar itu haruslah dilindungi juga. Jadi bila kita tahu latar belakang kewangan tuan punya, kita dapat membuat apa-apa langkah ataupun kita boleh membuat nasihat-nasihat yang sewajarnya kepada kedua-dua pihak. Seperti yang kita telah explain tadi, it's a very good discussion berkenaan dengan list option. Walaupun ini merupakan topik kali kedua kita bercakap mengenai list option. Ini 3 bulan dulu kita pernah sentuh berkenaan list option. Kali kedua kita bercakap dengan Part 1, Part 2, list option, cara-caranya, bagaimana dan sebagainya. Kita kena faham bahawa list option ini merupakan salah satu cara untuk kita keluar dari sesuatu masalah. Especially masalah jika hartanah kita kemungkinan dilelong dan hartanah kita pula susah untuk mendapatkan pembeli, maka di situ kita ada satu masalah yang paling besar. Apa yang akan berlaku ialah bila mahkamah ataupun bank itu cuba hendak lelong hartanah tersebut, jika tiada pembeda, hartanah tersebut harga rizabnya akan diturunkan sebanyak 10% sehingga 10% setiap kali ianya dilelong. Jika kali pertama contohnya 300,000, kali kedua lelongan dia mungkin turun ke 270,000 dan seterusnya turun ke 243,000 dan seterusnya akan turun lagi 10% sehingga hartanah tersebut dijual. Tapi anda kena faham, kadang-kadang hartanah nilai harga rizab itu nilainya akan berkurangan sehingga tarikh nilaian yang dibuat. Maksudnya jika nilaian report ataupun satu report penilaian yang dibuat itu boleh digunakan untuk 2 tahun. Maksud jika harganya turun dah lebih 2 tahun, kemungkinan hartanah tersebut akan dinilai semula dan harganya akan naik balik. Itu adalah satu isu. Tetapi kita kena faham, jika hartanah tersebut susah dijual dan kita hanya menunggu masa untuk jual di lelongan awam, kemungkinan kita akan atau rumah kita akan dibeli pada satu harga yang cukup rendah setelah melalui beberapa lelongan. Tapi ingat, semua kos lelongan itu akan di-charge balik kepada peminjam. Itu pertama. Keduanya pula, bila kita tidak dapat menjual pada masa yang terdekat melalui list option ini, jika hartanah tersebut dijual dalam lelongan pula, kita ada lagi satu masalah yang akan timbul, di mana kita tidak dapat memiliki satu lagi hartanah
Sebab semua bank tidak akan memberi pinjaman kerana kita akan disenarai hitam. So ini merupakan pushing factor untuk sesiapa itu untuk consider lease option, untuk menggunakan lease option ini sebagai salah satu kaedah untuk keluar daripada masalah mereka. Yang bahagian kedua pula, mengapa kita nak beli? Saya boleh pergi di lelongan awam dan beli hartanah tersebut. Mengapa saya tak nak buat demikian? Pertamanya, kemungkinan saya terpaksa beli hartanah tersebut di mana dia ada banyak masalah-masalah lain. Jika saya dapat membuat satu lease option agreement dengan sesiapa yang ada masalah kewangan seperti ini, senang untuk saya lah, saya tidak dapat tidak payah untuk tunggu untuk dapatkan pinjaman perumahan. Kalau saya dapat pinjaman pun saya tidak masalah, sebab saya boleh bayar bulan-bulan. Mungkin untuk tahun ini bajet saya dah cukup, saya tak boleh beli rumah hartanah lain dah, memang dah cukup, tak boleh beli. Saya hanya boleh dapat pinjaman tahun depan. So sedangkan hartanah tersebut satu hartanah yang cukup baik. So kita ada two pushing factor untuk kedua-dua pihak ini datang dan duduk dan go into an agreement. Tapi kena faham, kedua-dua orang ini mestilah seseorang yang jujur, yang ada niat yang baik, dengan they have their own reasoning mengapa dia nak datang buat lease option ini. Itu perkara ketiga. Perkara keempat, tak kisah ada niat yang baik, kedua-duanya ada pushing factor dia. Yang keempat ni kalau tak ada, masalah besar. Peguam. Kalau peguam itu tiada pengalaman yang secukupnya dalam lease option, maka timbullah banyak masalah kemudian hari. Maka Sharon dan Syamila pada hari ini telah pun memberi satu cadangan bagaimana seseorang itu boleh menjual hartanah sebelum pergi ke lelong, sebelum hartanah itu dilelong, dan juga seseorang itu boleh memiliki hartanah walaupun mereka tidak dapat mendapatkan pinjaman. Satu kaedah lease option. Sharon, sebelum Sharon buat kesimpulan, Syamila, apa kesimpulan yang Syamila boleh buat pada hari ini? Apakah kesimpulan yang Syamila boleh buat pada hari ini? Okey. Untuk saya melihat lease option ini sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kewangan ataupun untuk menyelamatkan hartanah kita daripada dilelong, di mana kita tanpa dilelong, tanpa melalui proses lelongan yang agak panjang dan melibatkan kos yang tinggi, ya, kerana semuanya akan dibayar oleh orang yang membuat pinjaman, maka kita boleh cari orang yang sesuai untuk membuat satu perjanjian lease option. Orang yang sesuai, maksud saya adalah yang tidak dapat membeli hartanah lain pada masa tersebut, yang mempunyai masalah-masalah seperti masalah dapatkan pinjaman, tiada wang untuk membayar deposit dan sebagainya, maka cari orang sebegitu, buat satu transaksi lease option dan selamatkan hartanah kita daripada dilelong. Dan pada masa yang sama, kita akan mempunyai hak untuk menetapkan harga untuk hartanah kita. Bukan mahkamah yang tentukan, bukan jurunilai yang tentukan, tetapi kita tentukan harga untuk hartanah yang kita miliki tersebut, dan kita akan menjualnya secara satu proses yang sah, tidak perlu dilelong, tidak perlu nama kita diiklankan dalam surat khabar, kerana setiap kali ada lelongan nama akan diiklankan, tidak perlu melalui proses sebegitu, dan tidak perlu ada masalah senarai hitam, sitos dan sikris dan sebagainya. Jadi untuk segala masalah ini, lease option merupakan satu jalan penyelesaian yang terbaik. Thank you, Syamila. Thank you.
Sharon, bagaimana, apakah kesimpulan yang kita boleh buat? Bagaimana kita nak bantu rakyat Malaysia yang orang yang berminat? Kalau di mana mereka boleh berhubung dengan Sharon atau Shamila untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan ini? Ya, okey. Saya just nak bagi tahu semua, mungkin webinar kita last week and this week mungkin beberapa orang masih tidak faham macam mana nak start a lease option. Apakah soalan yang you perlu tanya? Apakah macam mana kita nak go through this? Okay, or maybe you're not confident. I want y'all to pergi dekat webinar Koshi Community untuk put a remark there and let us know that you wish us to explain further ke you nak kita adakan another webinar ke untuk topik ini, or you boleh menghubungi saya terus kalau harta tanah is within KL Selangor and contact Shamila within the Penang area. Ada banyak lease option in Penang area yang telah wujud and ramai yang buat, tapi dia pergi dekat lawyer yang salah. Sebab saya pernah meneliti dokumen yang lawyer dekat Penang buat, memang dia tidak protect pembeli or even didn't protect the owner. So macam Jivan cakap tadi, peguam tu mesti kena ada pengalaman untuk mengendalikan lease option ini. So pergi dekat Koshi Community and you kena put a remark there and let us know whether you want us to have another webinar, you're interested, and how do you proceed from here, you know. So my email is or you can email us directly. My email is Sharonjit, SHARONJIT, alias ESC, England Singapore China .legal. Or you can email Shamila directly. So Shamila, your email address? My email address is SARMIAVIGA@yahoo.com. Okay, so Shamila Deviga@yahoo.com. okay, so most importantly, pergi pada go to the right person to advise you on lease option. I think that's most important, and then we will advise you from there what's to be done. Okay? Okay. Thank you Sharon, thank you Shamila. Koshi Community, pusat kesahihan maklumat lelong dan bidaan anda. So satu lagi topik menarik lease option pada minggu ini, part bahagian kedua. So bahagian pertama minggu lepas. So kalau ada yang berminat untuk mengetahui lebih banyak lagi, sila berhubung dengan Koshi Community. Anda boleh pergi ke laman web kami, koshicommunity.com, atau masukkan komen anda, masukkan email anda, dan kita cuba berhubung dengan anda berkenaan dengan topik ini. Dan sila share, sila subscribe kepada YouTube channel kami, dan please share this topic and also other topics to all your contacts kalau yang berkenaan dengan lelongan awam. Sekali lagi, lelongan, hartanah lelongan bukannya hartanah lelongan, maksudnya bukannya murah, bukannya boleh buat untung. Murah dan untung itu perkara kedua. Yang penting ialah kesahihan maklumat, adakah ianya betul, adakah due diligence-nya telah dibuat dengan terperinci. Itu merupakan perkara utama yang perlu kita lihat sebelum melihat keuntungan yang kita boleh dapat. So ada banyak pihak yang bercakap berkenaan dengan keuntungan. Bagi Koshi Community, saya, Sharon dan Shamila, tidak pernah kami lihat pasal keuntungan. Kami lebih risau kerugian yang kemungkinan wujud akibat kesalahan ataupun kesilapan yang dibuat oleh mana-mana pihak yang terlibat dalam lelongan ini. So koshicommunity.com. So dengan ini saya berterima kasih kepada Sharon dan Shamila sekali lagi. So jumpa minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Kalau ada topik-topik, sesuatu topik yang kita the viewers nak kita talk about, please put in the comment section, dan kita cuba membawa topik itu dalam topik-topik dalam minggu-minggu yang akan datang.
Okey. Dengan ini saya berterima kasih kepada Sharon dan Syamila sekali lagi. Jumpa lagi minggu depan dan bye-bye Sharon, bye Syamila. Bye-bye. Bye. Okey, hartanah kita yang pertama untuk hari ini adalah satu flat 3 bilik tidur, iaitu apartmen Permata di Bandar Perda, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Hartanah ini berkeluasan 624 kaki persegi. Boleh sampai melalui Jalan Permatang Pau. Hartanah ini juga berdekatan dengan Majlis Bandaraya Seberang Perai dan juga beberapa kemudahan awam yang berada di sekitarnya, iaitu bank, hospital dan kedai makan. Hartanah akan dijual pada harga rizab RM110,000 dan harga pasaran adalah RM140,000. Okey, jadi berada di bawah tahap harga pasaran sebanyak RM30,000, iaitu 21.43% equity. Hartanah ini boleh disewakan dengan minimum sewa RM500 dan maksimum RM700. Hartanah akan dilelong secara e-lelong pada 7 Januari 2021. Okey, satu apartmen iaitu flat 3 bilik apartmen Permata di Bandar Perda, Bukit Mertajam akan dilelong pada harga RM110,000 pada 7 Januari 2021 secara e-lelong. Seterusnya, hartanah kita yang kedua adalah satu rumah teres satu tingkat di Bandar Tasik Mutiara, Simpang 4. Rumah teres satu tingkat ini mempunyai 3 bilik tidur berkeluasan 1,195 kaki persegi, hak milik kekal. Boleh di jalan menuju ke Jalan Tasik, berdekatan dengan Petronas Bandar Tasik Mutiara dan juga College Community Nibong Tebal. Harga pasaran ia adalah RM290,000, tetapi harga rizab adalah RM250,000. Jadi berada di bawah harga pasaran sebanyak RM40,000. Peratus adalah 13.8%. Penyewaan boleh mendapat sekitar RM650. Okey, hartanah ini akan dilelong pada 7 Januari 2021 secara e-lelong. Rumah teres satu tingkat di Bandar Tasik Mutiara, 3 bilik tidur, keluasan 1,195 kaki persegi pada harga RM250,000. Seterusnya, hartanah ketiga adalah satu flat 3 bilik, flat kos rendah di kawasan Bandar Tasik Mutiara juga, iaitu flat Mutiara Jaya, berkeluasan 603 kaki persegi. Melalui Jalan Tasik, berdekatan dengan SK Bandar Tasik Mutiara. Terdapat pasaraya dan juga kedai-kedai yang berhampiran. Harga adalah RM50,000, manakala harga pasaran adalah RM65,000. Jadi terdapat penjimatan sebanyak RM15,000, iaitu peratus equity 23%. Hartanah ini boleh disewakan minimum 300, maksimum sehingga RM550. Hartanah flat 3 bilik ini akan dilelong pada 15 Januari 2021 secara e-lelong. Okey, flat 3 bilik kos rendah di Bandar Tasik Mutiara, Simpang 4 akan dilelong pada harga RM50,000 pada 15 Januari 2021 secara e-lelong. Hartanah yang seterusnya iaitu hartanah yang keempat adalah satu flat 3 bilik tidur di Taman Sri Indah, Balik Pulau, Pulau Pinang. Taman Sri Indah di tingkat Sri Genting, Balik Pulau. Berkeluasan 603 kaki persegi, melibatkan hak milik kekal dan juga terdapat hak milik serata telah pun dikeluarkan. Boleh diakses melalui Jalan Balik Pulau, berdekatan kepada sekolah dan juga hospital Balik Pulau dan pasar-pasar. Harga adalah RM150,000, harga rizab. Manakala harga pasaran adalah RM180,000, iaitu berada di bawah tahap harga pasaran sebanyak RM30,000, iaitu 16.7% equity. Hartanah ini boleh disewa pada kadar RM500 dan sehingga RM800.
Hartanah ini akan dilelong secara e-lelong pada 15 Disember 2020. Okey, flat 3 bilik, Taman Sri Indah di kawasan Balik Pulau, 603 kaki persegi, hak milik kekal dan hak milik individu telah pun dikeluarkan pada harga RM150,000 akan dilelong secara e-lelong pada 15 Disember 2020. Hartanah yang selanjutnya adalah rumah teres satu tingkat lot tepi yang telah pun diubah suai. Okey, melibatkan hak milik kekal iaitu rumah teres satu tingkat di Taman Tasik Maju Simpang 4 mempunyai 3 bilik tidur. Boleh diakses melalui Jalan Baldor dan juga terdapat beberapa kemudahan awam di sekitar kawasan tersebut. Okey, harga adalah RM210,000 adalah harga pasaran, manakala harga rizab adalah RM153,000, iaitu berada di bawah tahap harga pasaran sebanyak RM57,000, iaitu 27.14% equity. Penyewaan boleh disewakan minimum RM700 dan maksimum RM900. Hartanah ini akan dilelong secara e-lelong pada 7 Januari 2021. Okey, rumah teres satu tingkat Taman Tasik Maju Simpang 4, lot tepi dan telah pun diubah suai akan dijual secara lelongan pada harga RM153,000 pada 7 Januari 2021. Untuk kesemua hartanah-hartanah tadi, sesiapa yang berminat bolehlah menghubungi Koshis Community untuk mendapatkan butir-butir selanjutnya dan juga mendapat satu feasibility report sebelum kamu membidang untuk hartanah tersebut. Dan jangan lupa sebelum membida kita harus juga menyimak sama ada kita layak untuk mendapat pinjaman daripada pihak bank sekiranya kita ingin mendapatkan pinjaman. Okey, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Minggu ni saya ada 5 property review. Property review saya yang pertama adalah Taman Impian Indah Sungai Buloh. Ini adalah jenis flat, keluasan sebanyak 680 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan North-South Expressway, berdekatan dengan Huang Plaza dan kawasan perindustrian Putra. Okay. Harga rizab adalah RM110,000, harga pasaran adalah RM140,000. Below market value percentage adalah 21%, iaitu sebanyak RM30,000. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM500. Okey. Ini adalah jenis flat di mana tarikh auction adalah pada 10 Disember 2020. Okey. Property review saya yang kedua adalah di Taman Desa Vista, Sepang, Selangor. Ini adalah jenis single story terrace, keluasan sebanyak 1,302 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan Persiaran Vista, College Community Timur, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang. Okay. Harga rizab adalah RM300,000, harga pasaran adalah RM380,000. Below market value percentage adalah 21%, iaitu sebanyak RM80,000. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM800. Okey. Harta tanah ini akan di-auction pada 10 Disember 2020. Property review saya yang ketiga adalah di Taman Budiman Banting, Selangor. Ini adalah jenis terrace 2 tingkat, mempunyai keluasan sebanyak 829 kaki persegi, 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan Jalan Sultan Azlan Shah, berdekatan dengan Sekolah Menengah Bandar Banting, berdekatan dengan Kuala Langat District Police Station Headquarters, Banting Hospital dan Daerah Banting. Okey. Harga rizab adalah RM180,000, harga pasaran adalah RM230,000. Below market value percentage adalah 22%, iaitu sebanyak RM50,000. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM500. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa setakat RM800.
Okey, harta tanah ini akan di-auction pada 14 Disember 2020. Property review saya yang keempat adalah di Bernam Jaya Kerling. Ini adalah jenis landed semi-detached 2 tingkat. Okey, keluasan sebanyak 1,765 kaki persegi, mempunyai 4 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan jalan Temor, berdekatan dengan Plaza Tul Tanjung Malim, PKNS Heritage, berdekatan dengan Sekolah Jenis Kebangsaan Ladang Kalumpang. Okey, harga rizab adalah RM345,000. Harga pasaran adalah RM450,000. Below market value percentage adalah 23%, iaitu sebanyak RM105,000. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM1,500. Harta tanah ini akan di-auction pada 21 Disember 2020. Okay. Property review saya yang kelima adalah di Desa Mentari Petaling Jaya. Okey, ini adalah ini mempunyai keluasan sebanyak 657 kaki persegi, jenis flat. Mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Ini adalah berdekatan dengan Sunway Pyramid Convention Centre, berdekatan dengan Federal Highway, LDP dan Sekolah Kebangsaan Taman Medan. Okay. Harga rizab adalah RM150,000. Harga pasaran adalah RM210,000. Below market value percentage adalah 29%, iaitu sebanyak RM60,000. Okay. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM900. Harta tanah ini akan di-auction pada 11 Januari 2021. So tahun depan, Januari 11. Okey. Now, kalau siapa-siapa yang berminat di atas kesemua property review tadi, boleh menghubungi Koshi Community atau menghubungi saya untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. So, Koshi Community akan membuat feasibility report di atas harta tanah tersebut, di mana maklumat yang boleh didapati adalah lebih terperinci, informasi yang lebih lengkap mengenai harta tanah ini. So do contact us atau drop us a message and email, or go through our Koshi Community website untuk mendapatkan information yang lebih lanjut. Thank you.